yang murni atas nama Ilahi. Kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terenggadu tahun iman, maju berkah sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi untuk memberkati lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membuka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat lagi mengadakan meneruskan talaqi online kita, talaqi mingguan online kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abu Usama Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein pada siri yang ke-72 pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz, sebagaimana sedia maklum ataupun sekadar peringatan, sesiapa yang ada soalan untuk bertanya ataupun kurang faham, kurang jelas, bolehlah tinggal di ruangan komen. InsyaAllah kita akan baca pada akhir pengajian kita nanti, insyaAllah. Jadi yang keduanya, sesiapa yang ingin memberi sumbangan untuk kelangsungan majlis-majlis ilmu, khususnya di Temeloh Gading, bolehlah berhubung dengan nombor yang berada di bawah ataupun bolehlah WhatsApp ataupun terus ke nombor akaun tersebut, insyaAllah. Jadi yang ketiganya, saya nak minta lah kepada semua yang join ni, kita pakat-pakat share. Mudah-mudahan dengan kita share ni orang lain juga dapat manfaat, insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan talaqi online kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ustaz Man dengar molek tak? Alhamdulillah, dengar. Pakai anak hujang lebat ni. Sini pun baru hujang tak? Dengar. Tak ada ganggu dia? Baik. Ya, kita tengokkan. Jadi insyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, anjuran doa Temeloh Gading, jazakumullahu anna khairah. Terima kasih kepada Ustaz Mang selaku moderator kita pada malam yang mulia ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan syarat bagi jamu' takdim. Sebagaimana yang kita bincang pada malam tadi, bahawasanya orang yang bermusafir apabila cukup syarat-syaratnya, maka ada rukhsah yang diberikan oleh syarak kepadanya. Rukhsah yang pertama adalah qasar sembahyang. Sembahyang 4 rakaat dia boleh buat sebanyak 2 rakaat. Sembahyang Isya dia boleh buat 2 rakaat, sembahyang Zuhur 2 rakaat, sembahyang Asar 2 rakaat. Itu nama dia qasr ataupun qasar sembahyang. Manakala rukhsah yang kedua yang diberi kepada orang yang bermusafir apabila cukup syarat-syarat dia adalah jamu' sembahyang. Yang mana jamu' dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya jamu' taqdim, yang keduanya jamu' takhir. Jamu' taqdim adalah kita buat zuhur, asar dalam waktu zuhur, isyak dalam waktu maghrib. Manakala jamu' takhir adalah kita buat zuhur dalam waktu asar, isyak maghrib kita buat di dalam waktu isyak. Jamu' taqdim ada syarat dia, begitu juga jamu' takhir ada syarat dia. Jamu' taqdim ada syarat dia, jamu' takhir ada syarat dia. Antara syarat jamu' takhir
adalah antara syarat jamak takdim adalah wal muwalatu. Mesti kena muwalat. Muwalat ay bainas salatain, antara dua sembahyang. Maksudnya dia muwalat di antara dua sembahyang. Maksudnya lepas daripada kita sembahyang fardu zuhur, terus kita sembahyang fardu asar. Lepas daripada kita sembahyang fardu maghrib, terus kita sembahyang fardu isyak. Ketika kita buat jamak takdim, maka dua sembahyang itu seperti satu sembahyang. Apabila dua sembahyang itu seperti satu sembahyang, maka mesti kita kena jaga muwalat di antara dua sembahyang itu. Bi alla yaqula bainahuma fasl. Ba tu dia panggil ba at-taswir ataupun ba dipanggil ba di-tafsir. Nak tafsir makna muwalat. Apakah maksud muwalat? Bi alla yaqula bainahuma fasl. Dengan bahawa tidak panjang antara keduanya, bainahuma bainas salatain, oleh fasl, oleh perceraian. Jangan ada perceraian yang panjang di antara dua sembahyang. Fa in qala, maka jika panjanglah ia, panjang ay qala faslun bainahuma, panjang perceraian di antara keduanya, walau bi'udhrin, walaupun perceraian yang panjang itu adalah dengan sebab keuzuran. Contoh dia terlupa, ataupun pitam, ataupun pengsang. Lepas daripada sembahyang zuhur dia niat dah. Tak sembahyang asar lalu, pesang tak sekarang. Lama pula pesang, 10 minit ada, bangun. Itu ada keuzuran. Walaupun ada keuzuran, wajib ta'khiru thaniyati ila waqtiha. Jawab bagi in, wajib melewatkan sembahyang yang kedua kepada waktunya. Tak boleh lagi dia nak sembahyang jamak pada ketika itu. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru ni antara soalan yang pernah diajukan kepada kita adalah masalah perempuan mustahabah. Perempuan mustahabah dia nak sembahyang jamak takdim. Boleh ke tak? Kita kata boleh. Tetapi dia mesti kena buat ihtiyat dia. Buat ihtiyat dia, kena balut apa semua sekali, kena ambil wuduk semula. Yang mana tempoh yang dia buat saat itu jangan mengambil tempoh masa yang lama. Kalau mengambil tempoh masa yang lama, maka tidak boleh dibuat jamak takdim. Maka dia kena buat jamak takhir sahaja. Kalau sekiranya tempoh tersebut dah lama, boleh buat. Kalau tempoh dia dah lama, tempoh dia mengambil lakon ihtiyat, dia laju cepat, bukan jadi betak. Kejap je dia buat. Wuduk kejap je, kejap je dia buat semua sekali. Maksudnya dia sembahyang saat itu, dia sebelum dia sembahyang, persiapan air dan seumpamanya, dia siap dah dekat dia ambil wuduk pun cepat, buat benda tu cepat. Jadi tak lama, tempoh di antara sembahyang pertama sembahyang kedua, maka boleh dibuat jamak takdim. Katanya wala yadurru faslun yasir. Tidak memberi mudarat oleh perceraian yang sedikit. Yasir, perceraian yang ringan, perceraian yang sekejap, perceraian yang ringkas di antara dua sembahyang tidak memberi mudarat. Maksudnya bukanlah mesti lepas daripada sembahyang zuhur terus naik sembahyang asar lalu. Tapi kalau ada perceraian yang sekejap, tidak menjadi masalah. Walaupun perceraian yang sekejap adalah tidak ada apa-apa hajat. Bukan masalah sembahyang walaupun. Jadi lepas daripada sembahyang zuhur, dia tengok esek kejap. Lepas tu kawan dia misalang, dia pun waalaikumsalam. Kawan dia tanya mana, dia kata hamba nak sembahyang. Dia tengok sembahyang. Okey. Sekadar tu je. Sampai pun sependek. Maka boleh dia buat jamak takdim kerana masih lagi ada mualat. Sebab perceraian yang sedikit di antara dua sembahyang tersebut tidak menafikan mualat. Seterusnya, ukuran mualat ni ataupun ukuran perceraian yang sedikit yang tidak memberi mudarat kepada sembahyang jamak takdim di antara dua sembahyang saat itu. Bagaimana ukuran dia? Ukuran dia kalau kita tengok dhabit ukuran tidak ada disebut dalam syarak. Apabila tidak ada disebut dalam syarak, maka kita kena tengok dalam lughah. Tidak ada dalam lughah, maka kita kembali kepada huruf. Kita kena ingat, setiap benda yang tidak ada dhabit dia pada syarak dan tidak ada dhabit dia pada lughah, maka kita kembali kepada huruf. Maka sebab itulah dikata wa yu'rafu quluhu bil 'urfi, dan diketahui akan qulul fasl, panjang perceraian di antara dua sembahyang bil 'urfi, dengan huruf. Kalau huruf gambar kata lama dah okey, tak boleh dah, dia nak buat jamak takdim. Mesti kena sembahyang asar dalam waktu dia.
Isyak dalam waktu ni. Lalu orang kata baru sekejap je tu, baru sekejap je. Lepas daripada awak bagi salam, awak tanya je, baru sampai ke? Dia sampai mari apa orang? Sekadar tu je. Jadi sekejap tu. Okey, maka ketika tu tidak menjadi masalah, belum lagi putus mualat. Masih lagi dia boleh buat jamak takdim. Okay, habis. Katanya walil mutayammimil jam'u 'ala sahih, bagi orang yang bertayamum, li itu dipanggil lam lil jawaz. Harus bagi orang yang bertayamum melakukan sembahyang jamak 'ala sahih mengikut kaul yang sahih. Dalam mazhab Imam Syafi'i, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ulama berbeza pandangan orang yang bertayamum boleh buat jamak takdim ataupun tidak. Sebab dia, ulama berbeza pandangan kerana orang yang bertayamum ni, satu tayamum hanya untuk satu fardu. Jadi ketika dia bertayamum untuk sembahyang fardu zuhur, nanti nak sembahyang asar dia kena tayamum pula. Dan antara syarat tayamum lagi adalah mesti dia kena yakin tak ada air. Jadi dia kena cari dulu sebelum daripada tayamum yang kedua. Kena cari dulu. Kena cari. Jadi tengok pada sudut tu, bermakna ada perceraian yang lama di antara sembahyang yang pertama, sembahyang yang kedua. Sedangkan mualat pada jamak takdim adalah syarat. Sebab itulah sebahagian daripada ulama mengatakan jamak takdim tidak dibolehkan kepada orang yang bertayamum. Namun pandangan yang betul, pandangan yang sahihnya adalah boleh jamak takdim dilakukan oleh orang yang bertayamum. Okey. Ketika orang yang bertayamum melakukan jamak takdim, maka dia kena mengambil dua tayamum. Tayamum yang pertama untuk sembahyang zuhur. Lepas daripada sembahyang zuhur, dia pun tayamum pula kedua untuk sembahyang asar. Dia bukan ambil dua tu. Okey, ambil dua sekaligus, bukan. Bukan ambil dua sekaligus. Maksudnya, ambil tayamum untuk sembahyang zuhur dulu. Lepas daripada sembahyang zuhur, tayamum untuk sembahyang asar. Dah tayamum kan? Dak ke lama? Tayamum sekejap aja, sapu muka, sapu tangan, siap dah. Kita siap awal lagi tanah. Gitu. Katanya wala yadhurru takhalludu talabin khafif, dan tidak memberi mudarat oleh oleh dicelahi tuntut talab ni, tuntut cari air yang khafif, yang pendek. Maksudnya kan kita wajib kena cari air. Jadi cari air sebelum daripada tayamum kedua tu. Sekejap aja tengok kanan kiri pun sekali tak ada air, tayamum lah. Tak ada masalah lah. Tapi kalau cari lama, setengah jam ataupun 5 minit ataupun 10 minit, itu memberi mudarat. Maksudnya tidak boleh lagi buat jamak takdim. Okey. Habis itu. Kata dia walau jama'ah, sekiranya dia telah jamak. Okey, dia sembahyang dah zuhur, asar, buat jamak takdim. Thumma 'alima tarka ruknin minal ula. Kemudian mengetahui ia akan meninggal satu rukun minal ula daripada sembahyang yang pertama. Selesai dua sembahyang, Allah, apa aku lupa nak baca Fatihah rakaat kedua sembahyang pertama tadi. Dia. Katanya batalata. Batal keduanya. Batal. Sebab apabila batal sembahyang yang pertama, batal sembahyang yang pertama, maka batal juga sembahyang yang kedua. Kerana sembahyang yang kedua adalah tabi', sembahyang yang pertama adalah matbu'. Ketika batal matbu' ataupun kita boleh kata sembahyang yang kedua adalah tabi'ah, sembahyang yang pertama matbu'ah. Sebab solah kita datangkan na'a dia dengan muannats. Okey, sembahyang yang kedua dipanggil tabi'ah. Sembahyang yang pertama adalah matbu'ah. Ketika batal matbu'ah, maka batal tabi'ah. Itu maksudnya. Baik. Lepas tu apabila batal, wa yu'iduhuma jami'ah. Mengulangilah ia akan keduanya. Dia kena ulang balik keduanya. Maksudnya dia boleh ulang keduanya jami'an hal keadaan dia melakukan jamak. Lepas tu dia kena ulang balik. Maksudnya kena sembahyang mula cakap kita. Lepas tu nak sembahyang mula boleh buat jamak. Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Nak buat semula, boleh. Secara jamak, boleh.
Au minas thaniyati, ataupun daripada sembahyang yang kedua. Kalau ni minal ula. Au harfu atfin minal ula ma'tufun ala minas thaniyati ma'tufun ala minal ula. Maksudnya walau jama'a thumma 'alima tarka ruknin minas thaniyah. Sekiranya dia buat jamak takdim. Kemudian dia mengetahui dia meninggal satu rukun daripada sembahyang yang kedua. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru sembahyang serakaat sembahyang kedua. Contoh. Baru sembahyang satu rakaat sembahyang yang kedua. Okey. Katanya fa'il lam yatul. Maka jika tidak panjang masa. Panjang masa di antara bagi salam dengan teringat. Baina as-salam wa tadhakkur. Antara salam dan ingat saat itu. Tak panjang masa. Sekejap je pada uruf tadaraka. Maka dia mendapatkan baliklah sembahyang tersebut. Maksud mendapatkan balik saat itu adalah dia menambahkan balik rakaat tu. Yang kita contoh satu rakaat, dia tambah balik satu rakaat macam biasa. Tak masalah. Maksudnya dia tidak memberi kesan pada sembahyang jamak dia saat itu. Okay, dia tidak memberi kesan pada sembahyang jamak dia. Wa illa, dan jika tidak. Wa illa tu jangan tak mana melainkan. Dia illa makna illa tu asal mana. Illa ataupun in lam. Wa illa ay wa illam sadikah. Maka jika tidak panjang. Wa illa, dan jika tidak begitu. Tadi jika tidak panjang. Ini jika tidak panjang. Tidak panjang tu dok. Tu dipanggil dia nafyun nafi isbat. Menafikan nafi adalah isbat. Dua kali nafi. Dan jika tidak, maksudnya jika tidak panjang. Tidak panjang tu tak ada. Jadi bermakna panjanglah. Kalau sekiranya panjang di antara salam dengan ingat, fabatilatun. Maksudnya fathaniyatu, apa tu? Fassalatu thaniyatu batilatun. Sembahyang yang kedua batal. Sembahyang pertama sah, tak ada masalah, selesai dah. Sembahyang yang kedua batal. Apabila sembahyang yang kedua batal, boleh tidak ada buat jamak, wala jam'a, dan tidak ada jamak. Tak boleh buat jamak lah. Tidak boleh buat jamak. Okey, Abi. Katanya walau jahila. Tadi dia ingat dia tinggal satu rukun daripada sembahyang pertama. Baik. Kalau ingat tinggal rukun sembahyang pertama, batal kedua-dua. Lepas tu, bagaimana dia nak buat? Okey, boleh dia ulang balik sembahyang Zuhur, lepas tu dia boleh terus, okey, dia terus buat jamak sembahyang Zuhur dengan sembahyang Asar. Okey, Habib. Kalau dia tinggal rukun daripada sembahyang kedua, kena tengok lama ke sekejap. Daripada bagi salam ingat. Kalau sekejap, okey, tambah semula. Kita tambah mula. Tambah satu rakaat. Mereka kalau tinggal sujud, tak perlu tambah satu rakaat lah, tambah sujud lah. Tambah sujud, lepas tu dah sujud dah selagi dah sujud. Tambah sujud. Lepas tu lepas daripada tambah sujud, duduk tasyahud akhir, baca tasyahud, selawat kepada Rasulullah, bagi salam semula. Sunat sujud sawi lah. Baik. Kalau panjang masa, maka batas sembahyang kedua. Ketika tu tak ada jamak. Tinggal lagi, dia tahu dia tinggal satu rukun. Cuma dia jahil. Walau jahilah. Sekiranya tidak tahu. Aku tinggal. Memang dia yakin dia tinggal satu rukun. Cuma dia tak tahu. Sembahyang pertama ke sembahyang kedua? Tu dia. Kalau tinggal sembahyang pertama, kita tahu dah hukum. Tinggal sembahyang kedua, tahu dah hukum. Ni dia yakin dia tinggal rukun. Tapi dia tak tahu. Aku tinggal sembahyang pertama ke sembahyang kedua? Aku sujud sekali tadi. Tak ingat rakaat mana? Sembahyang semua ke sembahyang sah? Sudahlah. Kata dia. Okey. Ketika tu, a'adahuma liwaqtayhima. Saya mengulangilah ia akan kedua-duanya bagi dua waktu bagi keduanya. Waqtai asalnya waqtai. Idhafah kepada hima. Buang nun jadi waqtayhima. Jadi sembahyang Zuhur kena sembahyang mula dalam waktu Zuhur, sembahyang Asar kena sembahyang mula dalam waktu Asar. Maksudnya tidak boleh buat jamak. Tidak boleh buat jamak. Sebab dia tidak boleh buat jamak. Sebab ada kemungkinan hak yang tinggal saat itu adalah ada kemungkinan hak yang tinggal saat itu dalam sembahyang yang kedua. Ada kemungkinan tinggal sembahyang yang kedua. Jadi kalau tinggal sembahyang yang kedua ada kemungkinan. Kalau tinggal sembahyang yang kedua, okey, dia ada dua kemungkinan.
daripada hak yang tinggal kepada ingat saat itu sekejap. Dan ada kemungkinan daripada tinggal kepada ingat saat itu lama. Itu tak gitu. Kalau lama dah boleh dah, batal dah sembahyang tu, tak ada jamak dah. Kalau sekejap boleh buat, tapi tak yakin. Okey, ada kemungkinan mana? Tinggal pada sembahyang yang pertama. Apabila tinggal kepada sembahyang yang pertama tidak sah. Lepas tu sembahyang kedua juga tidak sah. Maka hak yang paling berat untuk dia kena ambil hak yang mengambil langkah ihtiyat ni. Mengambil langkah ihtiyat, okey, setiap sembahyang buat dalam waktu masing-masing. Tak boleh dah kita buat jamak ketika ni. Baik. Baik, katanya wa idza akhara al-ula, dan apabila mentakhirlah ia al-ula ay as-salat al-ula, sembahyang yang pertama. Maksudnya dibuat jamak takhir. Maksudnya dibuat jamak takdim, ni dibuat jamak takhir. Lam yajib at-tartib wal muwalatu wa niyyatul jam'i 'ala as-sahih. Hak tiga hak yang kita cerita tadi, benda kena tertib, kena sembahyang zuhur dulu baru asar, sembahyang maghrib dulu baru isyak, tidak wajib tertib. Kalau buat jamak takdim, jamak takhir, boleh kita sembahyang asar dulu, boleh kita sembahyang zuhur. Dan tidak disyaratkan mualat. Mualat pun tidak disyaratkan. Tadi mualat. Kalau kita buat jamak takhir, boleh kita tak mualat. Kita sembahyang zuhur, lepas tu 10 minit baru sembahyang asar. Tak ada masalah, boleh. Dan tidak disyaratkan niat jamak dalam sembahyang yang pertama. Kalau sembahyang jamak takdim, mesti niat jamak dalam sembahyang yang pertama. Jamak takhir tidak. Walaupun tidak, tetapi tiga perkara ni tetap hukum di sunat. Maksudnya, kalau ketika kita buat jamak takhir, sunat kita tertib. Sembahyang zuhur baru asar. Maghrib baru isyak. Lepas tu sunat kita mualat. Lepas dari sembahyang zuhur, terus sembahyang asar. Lepas daripada sembahyang maghrib, terus sembahyang isyak. Lepas tu, niat jamak dalam sembahyang takbiratul ihram, sembahyang yang pertama, kita benda dalam takbiratul ihram saat itu, sembahyang zuhur saat itu, kita niat jamak. Okey, sunat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa yajibu kaunu ta'khiri bi niyyatil jam'i. Cuma hak yang wajibnya wajib kaunu ta'khir, keadaan ta'khir ataupun jam'i ta'khir saat itu bi niyyatil jam'i, dengan niat jamak. Mesti kena niat jamak. Orang yang nak mentakhirkan sembahyang mesti dia kena jamak. Sebab apabila masuk waktu zuhur wajib sembahyang tadi. Maka kewajipan tersebut terlepas daripada dia ketika dia mengerjakan sembahyang. Kalau dia tak mau mengerjakan sembahyang sebab patut dan dia ada padanya keuzuran boleh melewatkan sembahyang, niat untuk mengerjakan sembahyang akan datang. Kalau masuk waktu zuhur dia dak sembahyang, niat mudah untuk sembahyang, maka ketika tu dah slim. Dah slim. Sembahyang tetap wajib kena sembahyang. Masuk waktu zuhur wajib dia sembahyang. Sama ada dia lepaskan bebanan kewajipan tersebut dengan mengerjakan ataupun niat untuk mengerjakan. Itu maksud wajib kaunu ta'khir bi niyyatil jam'i. Cuma niat jamak saat itu dalam waktu. Niat jamak dalam waktu. Wa illa, dan jika dia tidak niat jamak, fayasi, maka dia telah melakukan maksiat. Dosa. Dia tidak niat jamak. Sebab apa? Dosa. Kerana apabila masuk waktu, tuntutan sembahyang telah terbeban kepada kita. Aqimis salata liduluki syamsi. Hendaklah mendiri, tengok tu. Hendaklah mendiri oleh engkau akan sembahyang ketika gelincir matahari. Mungkin kena sembahyang. Gelincirnya matahari ada dah tuntutan sembahyang tadi. Maka kita kena lepaskan tuntutan tersebut dengan mengerjakan. Bagi orang yang tak mahu mengerjakannya, dia kena kosak untuk mengerjakan. Tiba-tiba mengerjakan dak, kosak untuk mengerjakan pedok, maka sebab itulah dia telah derhaka, dia telah melakukan maksiat. Wa takunu, dan adalah sembahyang itu qadaan qada. Dia sembahyang zuhur dalam waktu asar, qada. Dia tidak jadi jamak. Orang ni sembahyang zuhur dalam waktu asar, orang ni sembahyang zuhur dalam waktu asar. Sama je. Orang ni tak niat, orang ni niat. Orang ni sengaja tak niat. Orang ni niat. Kalau terlupa itu asal lain. Dimaafkan. Maka kalau tengok perbuatan sama, cuma hak ni tak dosa, hak ni dosa. Hak yang niat tak dosa, hak yang tak niat dosa.
Katanya walau jama'a taqdiman fasara baina as-salataini muqiman. Cuma selagi yang perlu kita kena sebut juga, masalah jamak takhir, dia nak niat tu mesti kena niat dalam waktu yang pertama. Dan tempat yang niat saat itu adalah selama mana sembahyang waktu masih lagi berbaki dan telus untuk mengerjakan sembahyang dalam waktu. Jadi kalau sekiranya dah telu dah nak mengerjakan sembahyang dalam waktu, tinggal seminit. Sembahyang zuhur kalau 2 rakaat, kita kata 3 minit. Waktu tinggal seminit lagi. Tiba-tiba situ baru ya, maka benda tidak memadai. Maksudnya tak boleh dah situ. Haram dah situ. Kalau sengaja dah haram dah. Atas pandangan sebahagian ulama. Atas pandangan Imam Ramli. Baik. Dan aku khilaf sebenarnya masalah ni. Ada kata kalau berbaki 1 rakaat pun masih lagi boleh niat. Ada kata tak, mesti kena telus ke semua sembahyang dalam waktu. Tu waktu niat. Tapi biasanya kita niat apabila masuk waktulah. Kita niat apabila masuk waktu biasa gitulah. Cuma biasa orang lewatkan niat ni, dia rasa bawa kereta nak buat jamak, kita nak cari tempat ni, nak cari tempat ni, nak buat jamak takhir, nak jamak takhir, nak jumpa, tiba-tiba rapat asar. Jadi tu jadi masalah. Hujung waktu, awak jamak takhir ya. Niat ada lagi, masalah lagi. Kalau niat tak apa, buat jamak takhir, ambil ya, selesai. Katanya walau jama'a taqdiman, ni masalah lain pula. Dan sekiranya dia telah membuat jamak taqdim. Dia buat sekiranya menjamaklah ia taqdiman ai jam'a taqdim akan jamak taqdim. Fasara baina as-salataini muqiman. Maka jadilah ia al-musalli baina as-salatain ataupun al-musafir. Antara dua sembahyang tu muqim, orang yang bermukim. Dia buat jamak taqdim. Tiba-tiba lepas daripada sembahyang zuhur dan sembahyang asar sampai kampung dah. Contoh dia sembahyang atas perahu ataupun atas kereta api sebagai contoh. Ataupun dia telah berniat untuk bermukim pada tempat tersebut selepas daripada sembahyang yang pertama, tempoh lebih daripada 4 hari ke atas. Lepas daripada sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat jamak dah nak sembahyang kedua dah. Ibu duduk sini boleh 10 hari. Okey, ketika tu dia jadi muqim. Batal jamak. Batal dah jamak. Maksudnya tidak boleh lagi meneruskan jamak. Kerana dia bermuqim sebelum daripada masuk sembahyang yang kedua. Wa fi tsaniyati, dan pada sembahyang yang kedua. Masa ni jadilah ia bermukim di antara dua sembahyang. Hak ni jadilah ia bermukim pada sembahyang yang kedua. Tengah sembahyang kedua, tengah-tengah sembahyang tu tak apa nak workshop mana, teringat biar duduk sini 10 hari. Tengok sembahyang yang kedua. Zuhur selesai. Sembahyang asar, Allahu Akbar, tengok sembahyang asar. Duduk sini 10 hari, kata dia. Wa ba'daha, dan selepasnya, selepas sembahyang kedua. Lepas daripada sembahyang selesai dua sembahyang, duduk sini boleh 10 hari. La yabtul fil asah. La yabtul, tidak batal lah ijawab pada kaul yang asah. Tak batal. Jadi apabila kita faham masalah ni, maka kalau orang tanya akan datang, saya mari daripada Kuala Lumpur, berhenti di satu tempat. Sebelum sampai kampung tu, dia berhenti ada orang lain tu. Kita sembahyang jamak taqdim pada pukul 2.30. Pukul 2.30 kita pun tolak setengah jam sampai kampung pukul 3. Lepas tu, kat gini orang bang asar pula. Adakah wajib kita kena sembahyang asar pula? Jawapan dia tidak. Sebab apa? Sebab tengok ni. Sebab apabila dia bermukim di dalam sembahyang yang kedua, lepas daripada takbiratul ihram sembahyang kedua, dalam sembahyang kedua atau lepas dari sembahyang kedua, maka tak batal jamak. Bila tak batal jamak, tak perlu dah sembahyang asar, sebab sah dah sembahyang asar ni. Dia jelas kan? Sah dah sembahyang asar. Cuma sebaik-baiknya dia sembahyang semula lah, waktu yang paling baik. Cuma daripada mengikut pandangan mu'tamad, tak perlu sembahyang semula. Au ta'khiran. Ni takdiman, jika dia menjamak takhir, fa'aqama, maka bermuqimlah ia ba'da faraghihima, selepas daripada selesai kedua. Selesai daripada kedua, dia pun bermukim. Dia buat jamak takhir, dia berhenti di satu daerah. Daripada daerah tu nak ke kampung ni setengah jam ni. Dia berhenti dalam pukul 5, dia pun sembahyang. Sudah sembahyang pukul 5.30. Pukul 5.30 dia pun tolak sampai kampung ni pukul 6. Okey, pukul 6 tu masih lagi dalam waktu asar. Dia buat dah jamak takhir ya. Baik.
Atau fa'aqama bermuqimillah ia ba'da faraghihima, selepas daripada selesai kedua-dua ni. Pada selesai keduanya, lam yu'athir, tidak memberi kesan, tidak memberi bekas. Maksudnya sah dah jamak dia, atau lam yu'athir. Lam yu'athir maksudnya sah dah jamak dia. Dah kalau wa qabla faraghihima, sebelum daripada selesai kedua-duanya, dah nak selesai tiba-tiba sampai kapung. Yaj'alul ula qada'an, jadilah sembahyang yang pertama qada. Okey, boleh faham? Jadi sembahyang yang pertama qada. Automatik jadi qada. Tapi tak dasar. Cuma istilah je qada. Istilah je qada. Tak dasar. Istilah je, istilah sahaja qada. Okey, sebab ni. Sebab ni jadi qada. Dia tengok dia kata sebelum daripada selesai kedua-dua. Sebelum selesai kedua-dua, maksud dia sebelum selesai kedua. Mungkin sembahyang pertama selesai dah, sembahyang kedua dah selesai. Mungkin dia sembahyang zuhur dulu baru dia sembahyang asar. Mungkin sembahyang asar dulu baru sembahyang zuhur. Nanti boleh faham tak? Sebab jamak takhir boleh buat belaka. Okey, begini. Sebab dia. Sebab kena ingat. Jamak takhir sembahyang zuhur dia mengikut sembahyang asar. Dia boleh faham tak? Jadi maksudnya sembahyang asar adalah matbu'ah, sembahyang zuhur adalah tabi'ah. Tabi' dia kena mengikut matbu'. Okey, boleh faham? Kalau dia sembahyang dah kita buat tiga masalah. Masalah yang pertama ataupun dua masalah. Sembahyang yang pertama dia selesai dah, sembahyang kedua dah selesai. Sembahyang pertama dia yang selesai dah, sembahyang zuhur. Selesai dah. Sembahyang asar dah selesai. Tiba-tiba dia sampai kapung. Ataupun dia bermukim. Maka ketika itu sembahyang zuhur selesai dah, dia jadi benda jadi qada. Dia jadi jamak. Sebab dia, okey, sebab dia. Sebab sembahyang zuhur dia ikut sembahyang asar. Jadi ketika asar didirikan, matbu' didirikan, dilaksanakan ketika bermukim, maka tabi' dia juga dikirakan pelaksanaannya ketika bermukim. Okey, boleh faham tak? Jelas tak? Okey, kita sekarang ni kalau jamak takhir, sembahyang zuhur adalah tabi'ah, sembahyang asar adalah matbu'ah. Okey, katakanlah dia sembahyang zuhur dulu. Tiba-tiba sampai kapung dah masa sembahyang asar. Jadi bermakna sembahyang asar ni dilakukan ketika dia bermukim, bukan ketika dia bermusafir. Sedangkan jamak ni kerana bermusafir. Nampak tak? Nampak tak kan? Jadi apabila matbu'ah dia saat itu dilaksanakan ketika dia bermukim, maka tabi' dia mengikut sekali. Apabila tabi' dia mengikut sekali, maka tak ada dah jamak ketika itu. Jadi tabi' dia saat itu jadi qada. Okey, satu. Yang kedua, dia buat asar dulu. Baru zuhur. Asar dia buat dalam permusafiran. Lepas tu lepas daripada main asar, nak sembahyang zuhur pula. Sampai kapung dah. Okey, pelaksanaan sembahyang zuhur ketika sampai kapung, jadi bermakna pelaksanaan tersebut tidak dilakukan ketika bermusafir. Okey, boleh faham? Sebab tu dia jatuh dia, jatuh qada. Dua-dua keadaan jatuh qada. Cuma keringat jatuh qada di sini dia tidak dosa. Ada dosa, cuma hanya istilah saja. Istilah ulama fiqh, hak ni jamak, hak ni bukan jamak. Hak ni dipanggil qada, hak ni jamak, hak ni qada, tapi tidak dosa. Nah, tu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajuzul jam'u bil matari taqdiman, dan harus jamak dengan sebab hujan. Dia jamak ada dua, taqdim takhir. Masalah jamak dengan uzur hujan boleh buat taqdim sahaja, takhir tak boleh atas pandangan mu'tamad. Wal jadidu ay wal qaulul jadid, pandangan jadid ni pandangan mu'tamad, man'uhu ta'khira, man'u al-jam'i bil matar ta'khira. Maksudnya ditegah, dihalang, ditegah, tak boleh melakukan jamak dengan sebab hujan sebagai jamak takhir, tak boleh. Ini pandangan jadid, berbeza dengan pandangan qadim. Bagi orang yang nak buat jamak taqdim dengan keuzuran hujan, dia kena cukup syarat dia. Wa syaratu taqdim wujuduhu awwalahuma. Syarat jamak taqdim dengan sebab hujan, wujuduhu wujudul matar awwalahuma, pada awal kedua. Masa kita takbiratul ihram sembahyang
Zuhur dan takbiratul ihram sembahyang Zuhur mesti kena hujang. Tengah tak kira. Masa takbiratul ihram sembahyang Zuhur, lepas tu takbiratul ihram sembahyang Zuhur, kalau Zuhur dengan Asar, Maghrib Isyak sama juga. Mesti kena hujang. Lepas tu, wal asahu, ini pandangan al-asah, ishtiratuhu ishtiratul matar inda salamil ula. Ketika salam sembahyang yang pertama. Ketika nak bagi salam sembahyang Zuhur saat itu masih hujang ada. Okey, masa takbiratul ihram sembahyang Zuhur ada hujang, masa nak bagi salam sembahyang Zuhur ada hujang. Tengah tu kalau berhenti tak apa. Lepas tu nak akad takbiratul ihram sembahyang Zuhur masih ada hujang. Maka ketika tu boleh buat jamak takdim. Kalau nak sembahyang Zuhur tak ada hujang, tiba-tiba hujang tengah sembahyang Zuhur, tak boleh buat jamak takdim. Ataupun masa akad takbiratul ihram sembahyang Zuhur saat itu hujang, masa bagi salam hilang dah hujang. Selesai bagi salam tiba-tiba mari hujang pula. Tak boleh. Okey. Sebab dia jamak kerana hujang tu adalah keuzuran. Maka biar wujudnya pertambatan keuzuran antara sembahyang pertama dengan sembahyang kedua. Sembahyang pertama penghujungnya adalah salam. Sembahyang kedua permulaannya adalah takbiratul ihram. Dia ada pertambatan keuzuran tersebut. Wasalju wal baradu kamatarin inzaba. Salji dan barat ni benda kita kata jamanik tu hujan batu. Batu kat negara kita jaga. Kat negara kita tak ada lah. Hujan manik mungkin ada. Hukum dia kamatar, seperti matar. Salji seperti matar. Tapi syarat inzaba jika cair keduanya dan menyebabkan basuh pakaian kita. Okay, wal azhar, pandangan al-azhar adalah takhsisul rukhsah bil musalla. Ditakhsiskan, ditentukan rukhsah kelonggaran, maksudnya rukhsah jamak dengan sebab hujang ni bil musalla, ditentukan rukhsah tersebut di musalla, di tempat sembahyang. Tak kira tempat sembahyang ni masjid ke bukan masjid, jamaatan secara berjemaah. Kalau seorang tak boleh jamak kerana hujang. Bi masjid, jamaatan bi masjidin, di masjid. Masjid ni tidak disyaratkan masjid ke selain daripada masjid sama. Ba'id yang jauh daripada tempat kediaman. Jauh daripada tempat kediaman. Kalau dekat tak boleh. Tu rumah Rasulullah dekat tepi masjid tu. Dia memang rumah isteri Rasulullah tepi masjid, tapi ada sebagai isteri Rasulullah jauh sikit daripada masjid. Baik. Bukan semuanya duduk di masjid. Bukan semuanya tepi masjid seperti rumah Aisyah saat itu, ada yang jauh sikit. Dia jauh ni kalau bukan kira uruf. Dia kalau jauh ni, kalau dia mari masjid saat itu akan menyusahkan dia basuh pakaian. Sebab tu kata masjid ba'id ni ada dah yata'adza bil matar. Yang terganggulah dia dengan hujang fi tariqi pada jalan. Kalau tak berganggu sebab ada saluran apa semua sekali, rumah dia, dia orang kaya. Masjid tu masjid toki dia. Jadi dia buat saluran daripada masjid ke rumah dia tu dalam 500 meter ke. Saluran memang tak kena langsung siap dia ekor daripada saluran tersebut. Contoh je. Orang kaya di negara Arab boleh buat gitu. Baik. Jadi itu sebagai contoh je. Maka ketika tu dia tidak boleh dia buat jamak takdim dengan sebab hujang. Maksudnya jamak takdim dengan sebab hujang ada syarat-syarat dia yang disebut di sini. Boleh. Kalau orang dia tak biasa pergi jemaah masjid, tapi dia tahu tak kalau musim hujan lebat ke salji ke, dia tahu mana akan buat jemaah ini, tak boleh. Boleh, dia tak ada masalah, boleh. Sebab dia nak buat jamak, dia sebab dia apabila kita buat jamak takdim ni kita sembahyang secara berjemaah. Zuhur jemaah, asar jemaah. Boleh, dia tak ada masalah. Wallahu a'lam. Sebab dia kira dia nak sembahyang Jumaat juga tu. Walaupun hidup biasa kan. Hidup biasa jarang main Jumaat. Tapi bila dia pergi sembahyang Zuhur secara Jumaat, jadi dia buat jamak tu kerana nak sembahyang Asar juga secara berjemaah. Kenapa tak sedih? Wallahu a'lam. Baik. Katanya babu salatil jumu'ati, bab pada menyatakan sembahyang Jumaat. Okey, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, kita tengok soalan dulu. Kita cuba jawab soalan sekadar yang sempat.
soalan pertama, jamak takdim selepas solat pertama terbatal sembahyang. Adakah terputus mualaf bila dia pergi ambil sembahyang? Tidak putus mualaf kalau untuk pergi ambil air sembahyang. Tapi tempoh ambil air sembahyang tu jangan lama. Sebab kita mualaf ni sebahagian ulama meletakkan ukuran dia adalah jangan terus 2 rakaat sembahyang yang ringkas di antara sembahyang zuhur dengan sembahyang asar. Jadi sekejap je ambil air sembahyang, sekejap je basuh muka cepat-cepat, basuh tangan cepat-cepat, sapu kepala, basuh kaki, tak payah pergi depan dah. Naik sikit je daripada tempat ambil sembahyang, terus buat sembahyang yang kedua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum solat orang yang melakukan jamak takdim, contoh zuhur asar, selepas salam solat kedua barulah sedar rupanya solat jamak takdimnya adalah dalam waktu asar. Okey. Jadi sekarang ni dia buat jamak takdim. Dia buat jamak takdim. Sepatutnya jamak takdim buat dalam waktu zuhur. Lepas daripada dia sembahyang, dah masuk asar dah. Okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau dia tidak niat buat jamak takhir, dia dah niat jamak takhir. Maksudnya dia dah niat dalam waktu zuhur saat itu untuk buat jamak takhir. Tidak niat. Maka ketika tu sembahyang zuhur yang dia buat dalam waktu asar jatuh qada. Sebab dia tidak niat. Sebab kan syarat niat kan. Jatuh qada. Salah ke tak ada? Salah kalau sekiranya dia tak tahu. Jadi tak ada masalah sebenarnya, boleh je. Wallahu a'lam. Sah je lah. Bukan kata boleh buat gitu, maksudnya sah je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdosa ke kita selurkan kenderaan untuk nak salat jamak pada sempat je solat kat rumah? Boleh? Selurkan kenderaan untuk nak solat jamak padahal sempat je solat kat rumah. Jadi selur sikit jadi kalau kita buat laju sampai awal rumah buat slow sikit tak ada masalah je, boleh je, tak ada masalah. Sebab kita orang musafir. Kita orang musafir. Dia tidak disyaratkan kita bawa kenderaan laju. Tidak disyaratkan kita bawa kenderaan lambat. Jadi bukanlah mesti orang yang nak buat jamak mesti kena bawa kenderaan laju kalau masih lagi dalam waktu kalau dalam masuk waktu baru lewat jamak. Kalau dalam masuk waktu lewat jamak. Bukan gitu. Bukan gitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Orang yang bermusafir kemudian dia bermukim. Lepas tu dia gerak pergi tempat lain yang kurang 2 marhalah. Bolehkah dia jamak dan qasar? Okey, kalau dia sekarang ni dia bermusafir, tiba-tiba dia bermukim pada satu tempat. Tiba-tiba dia nak pergi ke tempat lain pula. Okey, kalau nak pergi tempat lain dia ke safar yang baru. Bila safar yang baru, maka kena tengok daripada tempat hak yang dia bermukim kepada tempat hak yang destinasi hak baru saat itu cukup 2 marhalah. Kalau tak cukup 2 marhalah, jamak qasar. Kalau cukup barulah boleh buat jamak qasar. Wallahu a'lam. Okay, ada soalan lain? Jadi cadangan. Soalan malam ni siapa saya tulis tak? Tak ada dah tak ada. malam ni, insya-Allah. Tak ada dah soalan malam ni. Insya-Allah kita sambung pada bulan depan. Minggu depan pula insya-Allah. Mana kira sadar Zaman? Jadi ada segi Ustaz, baru masuk soalan. Assalamualaikum Ustaz, kalau seseorang solat dah zuhur tanpa niat jamak dengan qasar dengan asar, kemudian dia i'adah solat zuhur tu, bolehkah dia niat jamak dalam solat zuhur yang kali kedua tu? Ana baru ni ada seorang sahabat kita tanya Tok Imam Masjid Durian Mahdum tanya tentang perkara yang sama. Dia ada sebut
Dia kata disebut di dalam kitab Furu' al-Masail ke kitab dia, lebih kurang gitulah. Yang mana anda cari dalam kitab-kitab Arab tidak disebut. Dan kalau mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, tak boleh. Sebab dia kaedah mazhab Imam Syafi'i tak boleh. Kerana sembahyang i'adah adalah sunat. Kita kalau nak sembahyang zuhur, kita nak buat jamak takdim, kita kena sembahyang fardu zuhur, lepas tu kita sembahyang fardu asar. Dan tidak boleh ada perceraian yang lama di antara sembahyang yang pertama dengan sembahyang kedua. Sebab itulah dalam masalah jamak takdim tidak boleh. Dalam kitab ayat itu. Dalam masalah jamak takdim tidak boleh kita buat sembahyang sunat rawatib di antara dua sembahyang. Tak boleh. Kalau kita buat sunat rawatib yang mengambil masa yang lama, telus sembahyang yang ringkas, 2 rakaat yang ringkas di antara dua sembahyang tersebut, maka batal jamak. Okey, sembahyang mu'adah jatuh sunat. Sembahyang mu'adah jatuh sunat. Dia fardu hak yang pertama, hak yang kedua sembahyang mu'adah yang kedua sunat. Jadi orang hak yang sembahyang mu'adah saat itu sebenarnya dia melakukan sembahyang sunat. Di antara sembahyang fardu zuhur yang pertama dengan sembahyang fardu asar. Mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Dan kalau kita perhati muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hak yang kita bincang saat itu, baik. Cuba perhati benda hak yang kita bincang tadi. Hak yang Imam Nawawi sebut. Dan kita boleh tengok ayat-ayat tersebut, boleh kita faham bahawasanya i'adah semula sembahyang zuhur, hak jatuh hukum sunat, tidak boleh kita buat jamak takdim. Tengok sebagai contoh. Dia kata ni fa illam yaqul, kalau sekiranya dia teringat dia tinggal satu rukun daripada sembahyang kedua. Kalau tidak panjang, okey dia buat semula. Kalau panjang, maka batal sembahyang yang kedua. Lepas tu tak ada jamak dah. Tengok wala jam'ah, dia kata ni ada situ kan ditulis kan? Ada tak wala jam'ah itu? Ada. Tak ada jamak. Dia menafikan jamak. La jam'ah, tidak ada jamak. Kalau sekiranya boleh jamak dengan cara yang disebut tadi, dia tidak akan menafikan jamak. Okey. Satu. Yang keduanya, walau jahilah. Kalau tidak tahu, hak mana se rukun sembahyang pertama ke tinggal rukun sembahyang kedua. A'adahuma li waqtaihima. Tak nak jamak. Kalau boleh i'adah, maka dia tidak perlu dah. Maksudnya kalau dia boleh i'adah balik sembahyang zuhur, lepas tu buat jamak takdim. Dia akan kabur. Tidak. Dia kata a'adahuma li waqtaihima. Baik. Wallahu a'lam. Cuma ana dah nak kaji molek dah, kita cuma tengok sekaligus, tak jumpa lagi. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh dia buat jamak takdim apabila dia terlupa niat dalam sembahyang fardu zuhur, lepas tu dia nak i'adah balik, nak ulang balik sembahyang fardu zuhur untuk buat jamak takdim. Lepas daripada sembahyang i'adah dia buat balik sembahyang asar. Tak boleh mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, kerana sembahyang mu'adah adalah sembahyang sunat. Sembahyang yang fardu ni adalah sembahyang yang pertama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa solat jamak takdim wajib muwalat sedangkan jamak takhir tak perlu muwalat? Okey, apakah kenapakah sembahyang jamak takdim dia perlu muwalat, manakala sembahyang jamak takhir tidak perlu muwalat? Kerana yang disebut di dalam kitab Mughnil Muhtaj lah, yang disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj, bahawasanya jamak takdim dia menjadikan dua sembahyang itu, jamak takdim dia menjadikan dua sembahyang seperti satu sembahyang. Maka wajib kena muwalat seperti mana rakaat sembahyang. Rakaat bagi satu sembahyang. Manakala jamak takhir tidak wajib muwalat adalah kerana dia katakan kerana sembahyang yang pertama apabila keluar waktu yang asal, maka dia disamakan dengan sembahyang yang terlupa. Okey, ni faham kan? Sembahyang yang kita tinggal. Okey, boleh nampak kan? Okey.
Jadi ketika disama dengan sembahyang hak yang tinggal, maka sembahyang hak yang tinggal kita tidak perlu buat secara mualah. Okey, nampak kan? Kita tinggal sembahyang zuhur. Kita nak sembahyang zuhur dalam waktu asar. Adakah mesti kena mualah di antara zuhur dengan asar? Tidak. Baik. Okey, itu perbezaan di antara sembahyang zuhur dengan sembahyang jamak takdim dengan jamak takhir. Kenapakah jamak takdim ada mualah, jamak takhir tidak ada mualah? Wallahu a'lam. Okey, terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penyampaian talaki online kita pada malam ini. Pada siri yang ke-72. Alhamdulillah. Jadi jadi nak minta Ustaz untuk baca doa Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa la tufna ma nasina. اللهم يسر ولا تعسر ربك من بالخير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada semua yang sentiasa share, join dan sebagainya, yang ambil bahagian sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Semoga dikira sebagai amal kebaikan yang memberi manfaat kepada kita bukan sahaja dunia bahkan dunia akhirat insya-Allah. Jadi saya minta maaf. Saya minta maaf banyak-banyak jika ada tersalah bahasa, terkasar bahasa dan sebagainya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan syukur. Subhanallahumma bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa iyyakum wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat dia